Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi pilih kita, masih lagi beri nafas kepada kita untuk terus kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang telah ditunjuk oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan seluruh manusia adalah dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan cara yang telah ditunjuk oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila manusia membawa dalam kehidupan dia cara baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mentaati perintah Allah, maka yakinlah manusia itu akan berjaya di sisi Allah. Yakinlah bahawa dia akan berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia lagi Allah Subhanahu wa taala akan memberi kejayaan kepadanya. Walaupun dari segi zahir nampak daripada dengan mata kasar kita dia adalah seorang yang miskin, tidak ada apa-apa, tapi yakinlah hatinya tenang. Tapi yakinlah hatinya ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga penghuni-penghuni langit semua mengenalnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu berusahalah kita untuk tingkatkan iman dan amal kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita merasa diri kita sudah cukup dengan amalan yang kita ada, diri kita sudah cukup dengan iman yang kita ada. Bahkan sentiasalah tambahkan iman, sentiasalah perbaiki amalan kita, kerana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di akhirat kelak hanyalah iman dan amal kita. Iman yang sempurna, amal yang kualiti. Dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala inginkan, mafhumnya yang mana Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada kita adalah amalan yang terbaik. Ahsanu amala. Allah nak daripada kita adalah ahsanu amala, amalan yang paling terbaik. Dari segi ibadat yang paling terbaik kita boleh buat, kita kena buat. Kita mampu untuk datang ke rumah Allah sembahyang 5 waktu, kita kena datang. Bahkan kita kena paksa diri kita datang ke rumah Allah untuk tunaikan solat 5 waktu secara berjemaah, kerana cara inilah yang telah ditunjuk oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempena dengan bulan yang akan tiba, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan bulan ini, kena moga-moga dengan kedatangan bulan ini, maka bertambahlah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mewujudkan cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah setiap perkara kita lakukan adalah menepati dengan cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidur, makan, minum, masuk tandas, banyak perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar kepada kita. Apa yang Nabi bagi tahu kepada kita dalam hadis-hadis, apa yang ulama telah sampaikan kepada kita, itu bukanlah hanya tulisan, bahkan ia berbentuk amalan yang perlu kita amalkan.
amalan-amalan harian kita. Setiap hari kita masuk tandas, setiap hari kita masuk ke masjid, setiap hari kita akan tidur, setiap hari kita akan makan dan minum. Maka bagaimana setiap hari kita gunakan segala sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam makan, dalam minum, sunnah baginda dalam tidur, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika dalam masjid, masuk keluar tandas, kita perlu amalkan dalam kehidupan seharian kita. Ini baru perkara-perkara yang kecil. Dan sedarlah kita bahawa Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud asalnya adalah dakwah manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sunnah yang besar yang manusia hari ini telah tinggalkan, iaitu mengajak kawan-kawan, mengajak ahli keluarga, mengajak ahli masjid, ahli qaryah, jiran tetangga kita hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sunnah yang besar inilah kita nak wujudkan kembali. Dan sunnah ini telah hilang daripada dalam diri umat. Masing-masing umat telah tinggalkan sunnah yang paling besar yang telah diwujudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kembalilah kita dengan kedatangan bulan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka marilah kita berusaha untuk menghidupkan 100% sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita, sehingga datanglah rasa cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang cinta kepadaku, maka mereka ini akan bersama denganku dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana cinta ni akan datang? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bila akan datang? Apabila kita jadikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, dengan kita amalkan seluruh sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita masih sambung lagi pengajian kita, pengajian kitab Ummul Amrad, iaitu ibu kepada segala penyakit. Pada bulan yang lalu kita telah terangkan sedikit berkenaan dengan godaan-godaan syaitan, hasutan-hasutan syaitan kepada insan, manusia, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai akal dan nafsu. Maka syaitan akan ganggu, dan inilah janji syaitan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa dia akan ganggu anak Adam ini sehinggalah ke hari kiamat. Dia akan ganggu, dia akan goda, dia akan hasut, sehingga anak Adam ini, insan ini, manusia ini masuk bersama-sama dengan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazubillah. Semoga Allah pelihara kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka oleh itu kita kena kenal apakah bentuk hasutan-hasutan syaitan kepada setiap diri kita. Pada bulan yang lalu kita telah bahaskan bahawa syaitan akan hasut, bukan sahaja dia akan goda kita ke arah melakukan dosa-dosa yang zahir, ke arah melakukan amalan-amalan yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan syaitan dia akan hasut kita untuk kita memperbanyakkan amal, tetapi dalam pada itu hati kita bukan buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada itu hati kita ikhlasnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buat kerana ingin menunjuk-nunjuk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu apakah godaan-godaan syaitan kepada diri kita. Apabila kita tahu, maka kita dapat mengawal segala godaan-godaan syaitan, dan syaitan tak dapat goda kita akan terselamat daripada godaan syaitan. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan sambung tulisan musannif rahimahullah, iaitu berkenaan dengan himpunan sifat-sifat yang buruk yang telah dihimpunkan oleh para ulama. Sebelum kita masuk kepada tajuk yang besar insya-Allah, iaitu kata musannif rahimahullah, sifat-sifat yang buruk amatlah banyak. Sifat-sifat yang buruk amatlah banyak, dan para ulama telah mengenal pasti akan sifat-sifat tersebut sebanyak 10 perkara. Ada 10 sifat, yang mana sifat-sifat ini semuanya asal adalah daripada sifat takabur.
yang kita nak bincangkan, kitab yang kita bawa di hadapan kita ni, kitab berkenaan dengan ibu segala penyakit. Itulah sifat takabur. 10 sifat ini hasil dia keluar adalah disebabkan adanya sifat takabur dalam diri kita. Baik, jadi ulama telah kenal pasti ada 10 sifat. Manakala kesemua perkara itu 10 sifat ini terhimpun dalam sifat takabur. Dengan adanya sifat takabur dalam diri kita, maka akan keluarlah 10 sifat ni, akan zahirlah 10 sifat ni daripada diri kita. Oleh kerana itu, kitab yang kita bincangkan ini adalah kitab untuk kita macam mana nak ubati penyakit takabur. Kerana dengan ubati penyakit takabur, maka akan hilanglah segala sifat-sifat ini. 10 sifat ni akan hilang. Kita akan bincangkan satu persatu secara ringkas. Baik, sekiranya sifat takabur itu dapat dijauhi, maka secara tidak langsung sifat-sifat buruk yang lain dapat dihindari. Sekiranya sifat takabur itu dapat dijauhi, dapat diubati, dapat dihindari, maka semua sifat-sifat yang kita akan bagi bincangkan pada hari ini, insya-Allah semuanya kita akan terhindar daripadanya. Semoga Allah SWT pelihara kita. Baik, yang pertama sifat yang telah dikenal pasti oleh ulama ialah sifat ujub. Sifat ujub. Ujub ni apa? Ujub ni adalah bangga diri. Ujub dengan takabur ni dia mutalazim, saling melazimi. Ada ujub, ada takabur, ada takabur, ada ujub. Dia sama. Sifat bangga diri, iaitu tafsir apakah sifat ujub? Sifat ujub adalah sifat menganggap kehebatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah khas miliknya sahaja. Kehebatan, dia menganggap diri dia ada satu kehebatan, ada satu kehebatan yang mana itu adalah milik diri dia. Sedangkan ketahuilah bahawasanya segala kehebatan, segala kemahiran yang ada dalam diri kita adalah milik Allah. Kerana Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala, apa sahaja ada di langit dan di bumi, semua milik Allah. Kehebatan, kemahiran yang ada dalam diri kita, pengetahuan, akal fikiran yang tajam, segala macam perkara yang ada dalam diri kita bukanlah milik kita, bahkan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang ada sifat ujub, dia akan merasakan bahawasanya kehebatan yang ada dalam diri dia adalah milik dia, kemahiran itu adalah miliknya, kecantikan itu adalah miliknya. Dia bangga dengan kecantikan dia, dia bangga dengan kemahirannya, dia bangga dengan pelajarannya. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peliharalah kita daripada sifat ini. Kata Ibnul Mubarak rahimahullah, wala fil musallin syai'an syirrum minal ajabi. Aku tidak mengetahui satu perkara yang paling buruk dalam orang yang bersolat adalah melainkan sifat ujub. Aku tidak mengetahui satu perkara yang paling buruk yang ada dalam diri orang yang sentiasa menunaikan solat ini, jaga dia punya sembahyang dia 5 waktu ni, melainkan sifat ujub. Oleh kerana itu kita kena pelihara hati kita. Jangan ada bangga diri dalam hati kita. Kita ni orang agama, kita ni orang yang dekat dengan Allah. Kita bangga, kita pandang rendah pada orang yang lain, kita pandang rendah pada orang yang tak datang ke rumah Allah, kita pandang rendah kepada orang yang jauh, kita anggap dia jauh, sedangkan Allah yang maha mengetahui hatinya dekat dengan Allah. Tuan-tuan, oleh kerana itu kita tidak boleh menghukum seseorang. Jadi jangan ada sifat bangga diri dalam hati kita. Dan Allah SWT sendiri berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan wajah kamu daripada manusia kerana bangga diri. Kita kalau kita ada sifat ujub,
kita tampak orang yang lebih rendah pada kita, kita pun palingkan muka kita. Jangan. Allah SWT bagi tahu jangan. Larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perbuatan ini adalah perbuatan ujub. Dengan kita berbuat demikian menunjukkan kita ni bangga diri, sedangkan tidak sepatutnya kita melakukan demikian. Wala tusair khaddaka linnas, jangan kamu palingkan muka kamu daripada manusia kerana bangga diri, kerana kamu yang lebih bagus daripadanya. Jangan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh. Ini Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita untuk kita jauhkan, tinggalkan bangga diri yang ada dalam hati kita ni. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka pada orang yang selalu membanggakan diri, pada orang yang membanggakan dirinya, rasa dirinya yang terbaik, rasa dirinya yang lebih mahir daripada orang yang lain, rasa dirinya lah yang perlu didengari, segala percakapan yang perlu didengari. Jangan ada dalam diri kita. Minta Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada sifat ini. Ada sifat ini, maka adalah sifat takabur. Bila ada sifat takabur, maka banyak celaan-celaan yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita dalam Al-Quran, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kita dalam hadis-hadisnya. Oleh kerana itu kita kena pelihara sifat ini. Sifat yang pertama. Satu hadis Nabi SAW bagi tahu, salasu muhlikatin, ada 3 perkara yang boleh membinasakan seorang manusia. Yang pertama, syuhun muta'un, sifat tamak. Tamak lagi kikir. Sifat tamak ni akan membinasakan manusia. Kita akan bincangkan sedikit nanti sifat yang ke-6. Ada di antara sifat-sifat yang buruk yang ulama telah susun, yang ke-6 adalah sifat tamak. Kata Nabi SAW, 3 perkara akan merosakkan manusia. 3 sifat ini. Pertama, tamak, syuhun muta'un. Yang kedua, wahawan mutaba'un, mengikuti hawa nafsu pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, pada perkara-perkara yang keji, ikut hawa nafsu. Dan nafsu itulah sifatnya, sukakan kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, sukakan perkara-perkara yang bertentangan dengan keinginan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membinasakan diri kita. Sering ikut hawa nafsu. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Ni ujub, bangga diri, rasa diri kita lebih hebat, rasa diri kita yang lebih mahir, percakapan kita yang perlu didengar. Moga Allah pelihara kita, hati kita daripada sifat ujub, kerana dengan sifat ujub ini akan membinasakan kita. Baik. Yang kedua, kata ulama, sifat yang kedua adalah sifat riak. Sifat riak. Riak ni apa dia? Menunjuk-nunjuk. Iaitu sifat menginginkan kehebatan yang ada pada dirinya untuk dilihat, dipuji oleh orang. Sifat dia ada satu kemahiran, satu kehebatan, dia tunjukkan kehebatan tu untuk orang puji diri dia. Masya Allah, tuan, tuan ni Masya Allah, orang yang jaga solat. Dia kata ulama-ulama telah susunkan satu riak dari sudut berbentuk amalan. Masya Allah, bagus amalan ini ni, jaga, dapat tengok awal waktu boleh datang, sembahyang tak tinggal. Kalaulah dia buat bukan kerana Allah, maka bahaya. Kalaulah dia buat bukan kerana Allah, maka bahaya. Itulah riak namanya. Satu, melalui perbuatan. Perbuatan dia menunjukkan ingin orang lihat perbuatannya. Itu ingin orang melihat perbuatannya. Sembahyang panjang-panjang, rukuk lama-lama, sujud lama-lama, bukan kerana Allah, tetapi kerana ghairullah, selain daripada Allah, kerana manusia, kerana ingin dipuji. Masya Allah, Masya Allah, kerana ingin dipuji.
Sujudnya panjang, maka Allah pelihara kita. Baik. Ataupun riaknya berbentuk percakapan. Dari segi percakapannya menunjukkan dia lebih baik daripada orang lain. Dari segi percakapannya ingin menunjukkan bahawa dialah yang menjaga amalan agamanya lebih berbanding daripada orang lain. Maka kita kena pelihara percakapan kita, dan kita kena pelihara amalan kita. Dan dalam masalah riak, menunjuk-nunjuk ini, sekiranya amalan yang kita buat itu adalah amalan fardu, amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita kena teruskan buat amalan itu. Jangan kerana kita rasa ni takut orang nampak ni, takut macam menunjuk-nunjuk, kita tak buat. Tidak. Dalam masalah amalan fardu, amalan yang diperintahkan oleh Allah, maka kita kena buat dalam apa pun keadaan, dan kita kena perbaiki diri kita. Kita kena sentiasa perbaiki diri kita. Kerana apa? Allah SWT hanya menerima amalan yang ikhlas. Sekiranya amalan itu dibuat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit pun amalan kita tidak diterima. Walaupun kualitinya hebat, walaupun hebat amalan kita, tapi bukan kerana Allah, maka sedikit pun amalan kita tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kita kena pelihara hati kita. Kerana apa? Ikhlas ini dia berkait dengan hati kita, dan tidak ada siapa yang tahu, hanya Allah yang mengetahui keikhlasan diri kita. Maka jangan sekali-kali kita buat satu perkara adalah kerana orang lain. Kerana apa? Nabi SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang aku paling takut akan terjadi kepada kamu adalah syirik yang kecil. Syirik asghar. Syirik akbar kita mafhum, kita maklum dengan syirik akbar, iaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita yakin kepada selain daripada Allah. Ini syirik akbar. Dalam hati kita meyakini bahawa selain daripada Allah boleh selesaikan masalah kita, duit boleh selesaikan masalah kita. Kita meyakini bahawa selain daripada Allah Subhanahu wa taala boleh memenuhkan hajat kita. Orang si fulan bin si fulan ada, bila ada kita rasa selesa kerana insya-Allah hajat kita akan dipenuhi. Ini kita kena buang daripada hati ni. Kita kena ada, yang ada dalam hati kita perlu wujud. Yang perlu wujud dalam hati kita hanyalah Allah. Allah yang menyelesaikan masalah kita, bukan duit. Hanya Allah. Allah yang memenuhkan hajat kita, bukan siapa-siapa. Jadi tuan-tuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW bersabda, aku paling takut akan terjadi pada kalian syirkul asghar. Asyirkul asghar, syirik yang kecil. Apa dia? Sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah syirik yang kecil itu? Baginda SAW bersabda, ar-riya'u, riya', menunjuk-nunjuk amalan. Ini syirik asghar. Buat satu amal bukan kerana Allah tapi kerana orang lain. Ini syirik asghar. Moga Allah pelihara kita. Dia akan syirik asghar, ar-riya'. Riya' ni dia hanya terjadi kepada amalan agama. Ikhlas, amalan itu tidak ikhlas kerana Allah. Bersedekah tetapi sedekahnya bukan kerana Allah, nak menunjuk-nunjuk. Waliyazubillah. Semoga Allah pelihara kita. Kita memberi bantuan kepada orang, bantuan yang diberi itu bukanlah kerana Allah, bahkan bantuan yang diberi itu adalah untuk menunjuk-nunjuk bahawa dialah yang pemurah. Kerana apa? Dalam hadis Nabi SAW, hadis yang panjang lebar berkenaan dengan amalan-amalan yang ditolak oleh Allah, amalan riak ni, iaitu yang pertama adalah seorang qari, alim, seorang qari yang mana bila mana dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT bertanya kepadanya, Allah SWT bertanya kepadanya,
Aku telah berikan kepada kamu kemahiran dalam baca Al-Quran, dalam ilmu. Di manakah kamu gunakannya? Adakah dengan cara yang betul ataupun sebaliknya? Maka dia menjawab, ya Allah, aku telah gunakan ilmu aku ni dengan cara yang betul. Mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu di dunia aku anugerahkan kepada kamu kemahiran dalam baca Al-Quran, kemahiran ilmu, tetapi kamu gunakannya adalah semata-mata untuk mendapatkan nama, supaya kamu dipanggil qari, supaya kamu dipanggil alim. Maka orang ini akan diheret, ditelangkupkan mukanya, akan diheret masuk dalam neraka Allah SWT. Begitulah orang yang dermawan, akan ditanya dengan sifat dermawannya, dengan duit hartanya yang dikeluarkan untuk beri kepada manusia pun sama. Dijawab kepada Allah SWT akan jawab, kamu berbuat demikian adalah kerana nak menunjuk, supaya orang memanggil kamu dermawan, orang yang kuat bersedekah. Maka akan ditelangkupkan mukanya masuk ke dalam neraka Allah SWT. Yang ketiga adalah seorang yang berjihad di jalan Allah SWT. Kata Allah SWT, kamu berjihad adalah supaya dipanggil mujahid, supaya dipanggil kamu adalah pejuang Allah Subhanahu wa taala, bukannya kerana Allah, bukan berjihad kerana aku, bahkan berjihad supaya orang panggil, oh dia ni syahid, berjuang kerana Allah, dia ni adalah pejuang Allah. Oleh kerana kamu inginkan sebutan-sebutan daripada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala telangkupkan mukanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, asyirkul asghar itu adalah riya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati iza juzi'a an-nasu ma bi a'malihim. Allah SWT akan berkata kepada mereka pada hari kiamat nanti, ketika mana amalan-amalan dihisab, orang-orang yang sebegini, Allah Subhanahu wa taala akan perintah supaya mereka pergi, izhabu ilal ladzi kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Allah perintah mereka pergi kepada orang-orang yang mereka melihatkan amalan mereka, kepada orang yang mereka memperlihatkan amalan mereka di dunia. Allah SWT suruh mereka pergi, orang-orang yang buat kerana manusia ini, kerana orang lain ni, Allah SWT suruh mereka pergi kepada orang itu, minta kepada mereka, lihat dekat mereka tu ada tak pahala yang ingin diberikan. Kerana apa buat? Bukan kerana Allah. Apabila kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan beri pahala kepada kita. Tapi apabila kita buat kerana manusia, maka manusia bukanlah pemberi pahala kepada kita. Oleh kerana itu, betulkan diri kita, hindarkan diri kita daripada sifat riak. Kerana apa? Yang akan beri pahala kepada amalan kita, yang akan menerima amalan kita hanyalah Allah. Apabila kita buat apabila kita buat kerana selain daripada Allah, maka manusia selain daripada Allah tidak boleh buat apa-apa pada kita. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada sifat riya. Kemudian yang ketiga, hubbul jah. Yang ketiga adalah hubbul jah, iaitu inginkan kemasyhuran. Apa maksud sifat hubbul jah? Sifat hubbul jah ialah sifat memandang rendah pada orang lain dan menginginkan dirinya disanjung oleh manusia. Lebih kurang dengan sifat ujub, cintakan kepada kemasyhuran. Ni hubbul jah, cinta kepada kemasyhuran, inginkan kemasyhuran, inginkan pangkat supaya dimasyhurkan, inginkan kenamaan supaya dia menjadi masyhur di sisi manusia. Moga Allah pelihara kita. Yang keempat, hubbul mal, cinta harta, iaitu sifat menghimpunkan harta supaya disanjung, dan kebiasaannya perkara-perkara bermanfaat yang terhasil melalui hartanya itu disebut-sebut semata-mata untuk meninggi diri sahaja pun sama.
Sifat yang buruk yang dihimpunkan oleh ulama adalah sifat cintakan harta, kumpulkan harta banyak-banyak supaya disanjung. Orang lihat, orang kata dia berduit, orang kata dia berharta, kenderaannya mewah, rumahnya besar, pakaiannya, hiasannya. Sifat cintakan harta adalah sifat yang buruk yang perlu kita hindarkan daripada diri kita. Dan sifat cintakan harta ini pun lahir daripada sifat takabur. Kerana apa? Dengan banyaknya harta, mewahnya pakaian, rumahnya besar, maka perkara-perkara ini akan mendatangkan sifat bangga diri, sifat ingin disanjungi, sifat inginkan kemasyhuran. Jadi tuan-tuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi insya-Allah 4 sifat yang kita dapat terangkan pada malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada sifat-sifat sedemikian, iaitu sifat wujub, sifat riya, hubbul jah dan hubbul mal. Untuk menghilangkan sifat-sifat ini, kata ulama, satu sahaja cara dia, iaitu kita kena hilangkan daripada diri kita adalah sifat takabur. Dengan hilangnya dengan kita merawat sifat takabur daripada hati kita, insya-Allah segala sifat-sifat yang buruk yang dihimpunkan oleh para ulama di dalam kitab ini akan terhindar daripada kita. Apabila kita terhindar daripada sifat-sifat buruk, maka insya-Allah segala amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat ini sahaja pada malam ini. Semoga Allah SWT terima amalan kita, dan semoga Allah SWT beri taufik pada kita untuk amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.